السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kuliah kita menggunakan kitab dosa-dosa besar ataupun judul asalnya Al-Kabair, kitab yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi dan diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Smaid. Kita sambung kepada tajuk qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin rabbal alamin. Dosa yang keenam. Dosa keenam, tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur. Jadi kita ulang, kita masuk kepada tajuk yang berikut, dosa keenam, tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur atau tanpa halangan. Puasa termasuk salah satu rukun Islam yang 5. Yang puasa maklum kepada kita ianya adalah merupakan satu daripada rukun Islam yang 5. Yang rukun Islam adalah merupakan tunggak asas kepada keyakinan yang ada di dalam sanubari. Dan kalau rukun Islam itu adalah merupakan berkenaan dengan perbuatan ataupun merupakan, dan di antara yakni berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dan setiap orang Islam yang mukallaf wajib untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan, dan seseorang itu tidak boleh meninggalkan puasa di dalam bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syarak. Yang tidak boleh diabaikan oleh orang Islam, kerana mengabaikannya berarti tidak sempurna Islamnya. Yani puasa adalah merupakan rukun Islam yang merupakan amali kepada setiap orang Islam yang mukallaf, di mana sesungguhnya puasa tidak boleh diabaikan. Sesiapa yang mengabaikan puasa bermakna tidak sempurna Islamnya. Bina sebuah binaan yang tidak cukup, tiangnya akan roboh apabila dipukul angin badai yang kencang. Orang yang meninggalkan puasa diumpamakan, diibaratkan orang yang seseorang yang membina binaan yang tidak cukup tiangnya. Jadi bermaksud apa disebut sebagai rukun, bermakna rukun tu kalau binaan sebagai tiang asas. Jadi kalaulah binaan itu tidak cukup tiangnya, sudah tentulah binaan itu akan roboh. Kalau kita perhatikan binaan masjid kita ni ada tiang-tiang asas, dan andai kata tiang ini tidak ada, sudah tentulah masjid ini tidak dapat ditegakkan, dia akan roboh. Begitulah umpama
rukun Islam itu kepada orang Islam. Andai kata satu daripada rukun Islam itu diabaikan, diumpamakan seperti seorang yang membina sebuah binaan yang tidak cukup tiang-tiangnya, yang akhirnya akan roboh apabila dipukul angin badai yang kencang. Kefarduan puasa ini sudah menjadi ibadah yang tetap bagi umat ini, sebagaimana ia juga menjadi kefarduan kepada umat-umat yang sebelumnya, yang mana ibadah puasa sudah difardukan kepada umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, sebagai tetapnya. Jadi tidak ada perubahan dari segi syariat puasa kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana syariat kefarduan puasa akan berkekalan sehingga kiamat, tidak akan berubah. Sebagaimana kefarduan itu difardukan kepada umat-umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad SAW, sudah zaman berzaman. Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ia bermaksud, hai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan seruan yang indah, seruan yang penuh kasih sayang. Wahai orang-orang yang beriman, tidak adalah gelaran dan tidak adalah seruan yang seindah dengan seruan orang beriman. Jadi keimanan itulah yang menyebabkan seseorang itu bahagia dunia dan akhirat. Dengan keimanan itulah seseorang itu akan masuk syurga. Di hari akhirat besok ada dua golongan, satu yang beriman, satu yang kafir. Orang beriman akan masuk syurga, orang kafir akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, iman ini adalah merupakan sebesar-besar perkara, sebesar-besar daripada kejadian yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada manusia. Apabila Allah Subhanahu wa taala seru seseorang itu dengan seruan beriman, maka itulah seru yang paling besar, seruan yang paling agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana seruan orang beriman itu Allah Subhanahu wa taala seru dengan penjelasannya. Kutiba 'alaikumus shiyam, wahai orang beriman, difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan sejarah puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan ke atas mereka-mereka. Sejarah, yakni puasa itu satu kefarduan kepada umat Nabi Muhammad SAW sahaja, tetapi kepada umat-umat yang min qablikum, daripada sebelum kami. Allah Subhanahu wa taala tidak membataskan umat sebelum kita tu umat siapa, umat Nabi apa, bermakna lama lah. Kemungkinan daripada manusia pertama Nabi Adam AS sudah difardukan puasa, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak membataskan umat mana permulaan ibadah puasa. La'allakum tattaqun, yakni dengan keimanan dan juga puasa itulah membawa seseorang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara khusus iman dikombinasikan dengan puasa, itulah yang akan menatijahkan akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga boleh kita balikkan maknanya, iman dan juga amal-amal yang soleh membawa seseorang itu ataupun menatijahkan kepada seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab puasa itu adalah merupakan satu daripada bentuk amal-amal yang soleh. Jadi kalau kita kombinasikan antara iman dan juga mana-mana amal-amal yang soleh, dia akan membawa seseorang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi puasa adalah merupakan satu ibadah yang menguji akan keikhlasan, yang menguji akan kesabaran, yang menguji akan kejujuran seseorang. Sebab puasa ni tidak diketahui oleh orang lain sama ada kita puasa ataupun tidak.
Di situlah kejujuran seseorang itu diuji dengan ibadah puasa. Solat orang boleh nampak kita solat. Tadi kita solat maghrib, semua orang nampak kita solat maghrib. Tapi puasa, orang tak tahu kita makan minum di dalam bulan Ramadan. Waktu siang kita makan minum, Allah Subhanahu wa taala dapat melihat apa yang kita berterang-terangan, dan juga Allah Subhanahu wa taala dapat melihat apa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Hatta apa yang ada di dalam lubuk hati kita pun Allah Subhanahu wa taala nampak. Bukan setakat dengar, Allah Subhanahu wa taala dengar dan nampak apa yang kita bisikkan dalam hati kita. Yusirruna wa ma yu'linun. Inilah merupakan ibadah yang benar-benar menguji ketabahan, menguji kejujuran seseorang, sama ada dia benar-benar beriman kepada Allah, yakni puasa mula daripada maghrib, mula daripada waktu subuh sampai maghrib. Seseorang tu tidak boleh makan dan tidak boleh minum waktu siangnya, dan juga tidak boleh jima' dengan isterinya. Hatta seseorang itu hendaklah menjaga segala panca inderanya daripada melihat, mendengar, berkata-kata. Hati orang berpuasa ini dia sentiasa fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian puasa, dan kerana itulah kalau kita lihat natijah daripada puasa itu membawa seseorang itu kepada takwa kepada Allah. Takwa ini adalah merupakan kunci kejayaan dunia dan akhirat. Takwa adalah merupakan kunci syurga Allah Subhanahu wa taala. Sambung lagi maknanya. Puasanya hanya dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka baginya wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan kerana puasa ini adalah ibadah yang agak berat, agak menguji seseorang itu, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kelonggaran, keringanan, rukhsah apabila dalam keadaan-keadaan yang tertentu seseorang itu dibenarkan tidak berpuasa. Di antaranya dengan sebab apa? Dengan sebab sakit, dan di antara dengan sebab apa? Dengan sebab permusafiran. Yang orang yang dia sakit memang dia tak mampu berpuasa. Kalau dia berpuasa, dia akan menyebabkan mudarat. Sama ada dia tahu benda itu akan memberi mudarat kepada diri dia, ataupun di atas nasihat doktor yang adil mengatakan kalau kamu berpuasa kamu akan ditimpa mudarat, makna dia boleh tak berpuasa. Dan begitu juga seorang yang bermusafir, musafir yang masuk musafir di sini satu perjalanan yang lebih 2 marhalah, sekurang-kurangnya 81 km dan ke atas. Itu orang yang perjalanannya 81 km dan ke atas dipanggil seseorang itu bermusafir. Itu yang kiraan yang mudah. Secara kiraan metrik yang ada sekarang, apa yang dimaksudkan 2 marhalah? Kalau kita marhalah dan lebih dipanggil musafir. Dan apakah kiraan musafir itu? Perjalanannya sejauh mana? Kiraan sekitar dan ke atas itu sebagai orang yang bermusafir. Dan musafir beginilah yang musafir yang diharuskan oleh syarak, yang mana seseorang itu boleh untuk dia tidak berpuasa. Ini adalah merupakan rukhsah, kelonggaran daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sakit. Kalau dia berpuasa akan mudarat kepada diri dia, sama ada dia sendiri tahu kalau dia berpuasa dia mudarat, ataupun nasihat daripada doktor yang adil mengatakan kalau dia berpuasa dia akan menyebabkan mudarat, di mana boleh dia tidak berpuasa. Dan begitu juga kalau bermusafir boleh tidak berpuasa. Jadi bermaksud di sini kalau tak berpuasa di siang hari bulan Ramadan mesti dalam keadaan musafir ataupun dia sakit. Selain daripada itu tak boleh. Dan orang yang tidak berpuasa kerana uzur sakit ataupun dalam perjalanan musafir ini berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Walaupun begitu, hari-hari yang ditinggalkan kerana sakit dan juga bermusafir, seseorang itu naklah qada, naklah ganti puasa yang ditinggalkan itu selepas daripada bulan Ramadan sebanyak jumlah hari yang dia tinggalkan.
Dan dia ada dalil yang khusus pula bagi orang perempuan yang dalam keadaan haid nifas, yakni dia tidak boleh berpuasa. Orang haid nifas tidak sah berpuasa dan haram pula dia berpuasa. Jadi orang yang dalam keadaan haid nifas juga, apabila dia tidak berpuasa, naklah dia ganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan kerana dia diuji dengan kedatangan haid dan juga didatangi nifas darah kerana bersalin. Kewajipan terhadap orang beriman dan sejarah puasa itu sendiri, dalam ayat yang sama ini Allah Subhanahu wa taala tahu akan kelemahan manusia. Allah Subhanahu wa taala tahu akan manusia ini dia dalam keadaan dia lemah. Kalau bermusafir, berbagai-bagai halangan yang perlu dia tempuh. Kalau dia tak makan minum, mungkin akan jadi mudarat. Kalau perjalanan jauh, kalau memandu, kadang boleh mengantuk. Dengan sebab dia boleh makan minum, maknanya boleh terhindarlah dia daripada mengantuk atau perkara-perkara lain yang boleh menyebabkan dia mudarat apabila dia dalam keadaan bermusafir. Allah Subhanahu wa taala tahu akan keadaan manusia itu. Jadi tidak timbul masalah apabila kita bermusafir, kita nak berpuasa, kita tidak nak berpuasa boleh, kita nak berpuasa pun boleh. Itu adalah merupakan bergantung kepada apa yang kita perjalanan memandu, di mana eloklah kita puasa ataupun kita tidak berpuasa. Dan ditetapkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Rawahu Syaikhan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang bermaksud Islam itu dibangunkan di atas 5 perkara. Islam dibina, dibangunkan di atas 5 dasar, 5 asas. Yang pertama, membaca syahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah yang pertama, yakni tiang Islam ataupun asas Islam. Yang pertamanya adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Justru itu orang yang dia nak masuk Islam, cara nak masuk Islamnya mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Apabila seorang tu mengucap 2 kalimah syahadah, Islamlah dia. Bagaimana kita ni? Kita Islam kita melalui ibu ayah. Akidah ahli sunnati wal jamaah mengiktiraf bahawasanya Islam ibu dan ayah kita, Islam anaknya. Ini adalah merupakan pegangan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan juga kalau kita perhatikan, syahadah ini sentiasa diucap di dalam solat, di dalam tahiyah awal dan juga tahiyah akhir itu diucap 2 kalimah syahadah. Maknanya secara tidak langsung kita sentiasa memperbaharui akan syahadah kita di dalam solat. Dan kerana itulah seorang ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala kan syahadah itu adalah merupakan satu tahiyah ataupun rukun tasyahud. Dan orang tak sembahyang sudah tentulah dia tidak ada mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, rukun Islam yang kedua mendirikan salat, yakni menunaikan salat. Wa iqamis salat, yakni mendirikan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berhaji ke Baitullah, Masjidil Haram di Makkah. Ni musim haji dah ni. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dia adalah merupakan 3 bulan haji. Dan jemaah-jemaah haji kita dah berangkat ke Mekah. Cuma dimaklumkan tahun ni tidak seramai tahun-tahun sebelum Covid. Mana ada pengurangan, saya tak pastilah jumlah. Jadi maknanya orang yang pergi haji tahun ni mungkin di Mekah, di Mina, di Muzdalifah, di Arafah, di mana kemungkinan agak lapang sedikitlah berbanding dengan zaman-zaman dahulu. Yang kelima,
Rukun Islam yang kelima berpuasa pada bulan Ramadan. Dan dalam hadis yang berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man aftara yawman min Ramadan bila udhrin lam yaqdi siyamad dahri wa in shamahu." Rawahu Ahmad. Yang bermaksud barang siapa yang berbuka pada siang hari dalam bulan Ramadan tanpa berhalang, maka tidak dapat diqadhakan dengan berpuasa seumur hidup, meskipun dia sanggup. Yang berbuka puasa di siang hari di dalam bulan Ramadan tanpa ada halangan, tanpa ada uzur syar'i, bukan kerana dia bermusafir, bukan kerana dia datang haid nifas, bukan, saja dia malas berpuasa, dia buka puasa di siang hari bulan Ramadan, di mana anda kata dia mengqadha puasanya seumur hidup, satu hari ditinggalkan puasa di dalam bulan Ramadan tanpa uzur syar'i, anda kata dia menyesal, dia qadha puasa seumur hidup, tak berhenti puasa, di mana tidak dapat menebus satu hari yang dia tinggalkan. Walaupun dia mampu setiap hari, dia menyesal satu hari dia tu hari tu kenapa jadi ditewaskan oleh nafsu, oleh syaitan, dia buka puasa satu hari saja, tapi dia menyesal. Anda kata dia puasa seumur hidup tanpa berhenti, di mana satu hari yang dia tinggalkan dalam bulan Ramadan itu, walaupun dia qadha seumur hidup, dia tidak dapat menebus satu hari yang dia tinggalkan itu. Itu berat dia punya bebanan, berat dia punya tanggungjawab terhadap puasa. Sehingga puasa ni di antara satu kelebihannya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan satu pintu khusus dengan nama puasa tu, pintu syurga Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa bulan Ramadan dan dia jaga puasa-puasa yang lain apabila dia mampu, sungguh cinta kepada puasa, di mana seorang itu dia akan masuk pintu syurga yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan pula, tiang Islam dan dasarnya agama Islam itu ada tiga macam. Kata Ibn Abbas yang maklum kepada kita, sahabat yang alim, sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi SAW mendoakan, ya Allah, ya Tuhan, yakni berilah Ibn Abbas tu dia orang yang alim, faqih di dalam hukum, dalam bidang tafsir. Ta'wil itu maksudnya tafsir. Ada dua, didoakan oleh Rasulullah, alim dalam hakam dan juga alim dalam bidang tafsir. Dan itulah yang berlaku kepada Ibn Abbas. Memang alim. Dia muda, sekitar umur dia 13 tahun Rasulullah wafat. Dia muda, memang dia muda, tapi ilmunya cukup banyak. Hatta pernah diriwayatkan Ibn Abbas ni khatam Quran dengan Rasulullah 3 kali. Bukan khatam baca. Khatam baca tu biasa orang Arab sahabat ni. Khatam mengaji tafsir dengan gurunya. Siapa? Rasulullah SAW, guru yang paling utama. Dan kerana itulah Ibn Abbas ni dia membuka madrasah tafsirnya di Makkah. Memang cukup alim. Di mana kata Ibn Abbas? Jadi kalau Ibn Abbas ni ada dalam kitab-kitab tafsir, pandangan dia, perkataan dia, fatwa dia, ulama-ulama akan pegang. Sebab dia adalah merupakan orang yang diiktiraf, sahabat yang diiktiraf. Di mana kata Ibn Abbas, tiang Islam dan dasar agama Islam itu ada tiga macam. Tiang Islam dan dasar binaan, tapak kepada Islam itu ada tiga. Yang pertama membaca syahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Yang kedua bersalat. Yang ketiga berpuasa Ramadan. Jadi Ibn Abbas menambahkan lagi, ini adalah kekuatan kepada Islam, dasar Islam, tiang kepada Islam. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Yang keduanya bersalat. Yang ketiganya puasa di dalam bulan Ramadan. Di mana kalau kita bandingkan dengan berhaji, menunaikan haji ini bagi orang yang mampu, istita'ah, man istata'tum, bagi orang yang mampu untuk pergi cara sendiri, ataupun orang yang mampu pergi haji dengan cara orang lain. Mana dia mampu? Maknanya ibadah haji itu satunya Allah Subhanahu Wa Taala syaratkan dengan sebab mampu belanja untuk kita, diri kita,
dan kita ni boleh pergi ke Mekah dengan kenderaan kita, dan sampai ke Mekah sana kita ada tempat menginap, boleh makan, minum dan sebagainya, makna mampu. Dan mampu yang keduanya, mampu tubuh badan kita. Ataupun kita ni mampu dengan orang lain bawa kita, orang musuh kita, orang pikul kita, orang tolak kita dengan kereta roda ataupun usung kita, mana mampu dengan diri kita dan juga mampu dengan cara orang lain, itu mampu. Maknanya ibadah haji ini Allah Subhanahu Wa Taala syaratkan dengan sebab istita'ah, man istata'a, dengan sebab mampu. Dan ibadah haji itu adalah merupakan ibadah yang sekali seumur hidup, wajib sekali seumur hidup. Berbeza dengan salat, dengan puasa. Salat ini wajib 5 kali satu hari, dan puasa setiap tahun akan kita temu puasa di mana wajib seorang itu berpuasa apabila dia tidak dalam keadaan halangan syarak, sama ada sakit, sama ada musafir, sama ada diuji dengan haid dan nifas. Selain daripada itu, wajib seorang itu berpuasa berbanding dengan tunaikan haji. Kalau kita tidak mampu, tidak jadi dosa. Maka barang siapa yang meninggalkan salah satu dari kerangka tersebut, maka dia telah menjadi kafir. Kita berlindung diri kepada Allah dari hal-hal yang berikut. Ini berdasarkan apa yang dimaksudkan di sini, sesiapa yang meninggalkan daripada kerangka-kerangka Islam itu, ini meninggalkan rukun-rukun Islam yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga Allahil Haram saat Mekah dan di Mekah, yang kelima berpuasa pada bulan Ramadan. Sesiapa yang meninggalkan 5, dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada kata satu orang yang dia menafikan hukum wajib kepada puasa, dia jadi kafir. Dia kata puasa tak wajib lah, mana wajib. Perkataan itu membawa dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab puasa itu jelas-jelas disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan surah Al-Baqarah ayat 183, dan juga di antara hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu menunjukkan puasa itu adalah merupakan satu ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya satu kewajipan. Seseorang yang menafikan ibadah puasa itu satu kefarduan ataupun kewajiban, dia sudah menjadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini memudah-mudahkan, memandang mudah kepada rukun-rukun Islam itu. Rukun Islam yang disebut oleh Rasulullah SAW itu naklah kita pegang kuat-kuat, pasang pasak di dalam diri kita, pasak dalam kepercayaan kita, kekalkan dengan amalan kita, agar kita ni balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan orang yang beriman dan juga beramal. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya harta dan anak pinak keturunan, melainkan orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan qalbin salim, yakni orang yang berimannya, orang yang mengucap 2 kalimah syahadahnya, orang yang beriman kepada segala rukun imannya, orang yang beriman meyakini dan beramal dengan segala rukun-rukun Islamnya, orang yang hatinya bersih daripada sifat-sifat mazmumah, orang yang hatinya yakni dipenuhi dengan sifat-sifat mahmudah, ini orang yang dipanggil qalbin salim. Hari yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tidak ada manfaat harta benda dan juga anak pinak keturunan, melainkan orang yang datang kepada Allah dalam keadaan qalbin salim. Hati itu penting. Hati kita itulah perkara yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita mempermudahkan akan segala rukun-rukun Islam itu, sama ada kita kurang yakin kepada rukun-rukun iman, itulah yang akan dinilai dalam diri kita. Seorang yang balik kepada Allah dalam keadaan dia berkeyakinan penuh kepada rukun-rukun iman, dia berkeyakinan dan juga beramal dengan sedaya yang mungkin dengan rukun-rukun Islam, hatinya penuh dengan
ataupun bersih daripada sifat-sifat mazmumah, hatinya disucikan, dipenuhi dengan sifat-sifat mahmudah. Inilah hati yang disebut sebagai qalbin salim. Kita kena jaga. Di mana hati itu adalah merupakan satu daripada apa yang Allah Ta'ala jadikan, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan lihat. Sebab hati ini adalah merupakan sebagai pentadbir ataupun pengontrol anggota-anggota yang lain. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Ketahuilah di dalam diri seorang tu ada sekutu daging, kata Rasulullah. Apabila baiklah daging itu, baiklah jasadnya seluruhnya. Apabila rosaknya daging itu, akan binasalah jasad seluruhnya. Ketahuilah dia adalah hati jantung. Qalbun tu dimaksudkan dengan jantung. Kesimpulan, dia tajuk ni pendek. Dosa meninggalkan apa ni, puasanya agak pendek, jadi cantiklah kalau Malaysia. Belum. Belum kembali. Ada sikit lagi kesimpulan. Disebut sini kesimpulan. Dan disebutkan di sini kenapa Ibn Abbas menyebut 3 sahaja. Kerana yang 2 lagi, iaitu zakat haji, bergantung hukumnya dengan syarat ada kelebihan bagi zakat dan syarat ada kuasa dan kemampuan bagi haji. Ini Ibn Abbas menyebut, yakni 3 tiang Islam dan dasar Islam 3, mengucap 2 kalimah syahadah, bersolat dan juga berpuasa. Sebab contoh kita ambil haji tadilah, haji itu perlu kepada kemampuan dan zakat itu perlu kepada lebihan harta. Orang yang tak ada harta, tak adalah dia punya keperluan zakat. Kalau dia ada harta tapi tidak sampai kepada nisab, haul dan nisab, tak adalah zakat bagi dia. Dia ada simpanan tapi tak sampai kepada nisab. Sampai haul tapi nisab tak ada, setahun adalah simpanannya, tapi adalah 3 pertanian dia tidak sampai kepada, ataupun dia ada emas perak tapi tak sampai kepada nisab. Maknanya harta itu yang dikaitkan dengan zakat. Zakat ni maknanya mal ataupun badan. Ini zakat ni ada 2, zakat badan dan juga zakat mal. Zakat badan tu zakat fitrah abdan, dan satu lagi zakat mal. Zakat mal ni yang kita biasa tu lah, yakni zakat tanaman, zakat ternakan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat simpanan, itu saya panggil zakat. Ataupun zakat kita ma'dan ni, kita jumpa harta karun dan sebagainya, ataupun emas dan logam itu, yang emas dan perak kena keluarkan zakat. Mana zakat ni terbahagi secara umumnya 2, satu zakat mal dan juga satu zakat abdan. Zakat abdan itu zakat fitrah. Sebab zakat fitrah sendiri pun, kalau satu orang tidak membaca 2 kalimah syahadah, melainkan orang tu hilang akal saja. Bersalat mampu, melainkan orang tu hilang akal, gila. Dan juga berpuasa mampu, melainkan orang tu dalam usul syar'i. Berbeza dengan mengenakan haji, ada istita'ah. Satu daripada istita'ah zaman sekarang ni, dapat kuota, dapat panggilan haji. Kalau tak dapat panggilan haji, tak dapat pergi haji, mana kita tak mampu. Bukan kita boleh pergi sendiri, mana kena melalui badan-badan seperti tabung haji itulah. Jadi bagi mana 2 perkara tu perlu kepada ni, sama ada harta, kena ada harta ni, zakat apabila ada kelebihan daripada harta, dan juga haji ni apabila dia mampu. Kerana itulah Ibn Abbas menyebut 3, mengucap 2 kalimah syahadah, berselawat dan juga berpuasa. Seperti orang yang tidak mengindahkan perintah Allah dan tidak mengindahkan perintah Allah, sama seperti orang yang menentang Allah terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulnya, meskipun lidahnya tidak mengucapkannya. Ni orang yang tidak berpuasa sama seperti orang yang tidak mengindahkan perintah Allah dan Rasul, menentang perintah Allah dan Rasul. Bagaimana orang yang atau makhluk yang pertama menentang Allah,
menentang perintah Allah, iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apa yang enggannya? Iblis enggan untuk mendengar perintah Allah agar sujud kepada Adam alaihissalam. Sujud kepada Adam alaihissalam tu di atas perintah Allah. Bukan saja-saja sujud, tapi perintah Allah. Jadi perintah Allah ni tidak kira buat apa pun kena buat. Tapi iblis dia enggan, enggan. Bukan setakat enggan, dia jadi sombong. Wastakbara, enggan dan sombong. Kana minal kafirin. Dengan sebab sombong itulah Allah Subhanahu wa taala cop orang yang sombong ni kafir. Enggan menurut perintah Allah dan dia sombong. Dua perkara inilah Allah Taala cop kafirin. Jadilah dia orang kafir. Dan kerana itulah puasa ni adalah merupakan arahan daripada Allah dan Rasul. Dan kerana itulah sebagai kita hamba Allah Subhanahu wa taala ni, kita kena patuh kepada Allah untuk berpuasa sebagai menunjukkan akan menzahirkan kepatuhan ta'abbudi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang lain pun beribadah kepada Allah, seperti bertasbih, pokok-pokok, binatang-binatang, itu disebut di dalam Al-Quran. Mereka itu bertasbih, tapi tasbih mereka itu tidak secara zahir ataupun tidak dizahirkan. Manusia ni dia beribadah kepada Allah, tapi kena menzahirkan ibadah dia. Satu daripada cara menzahirkan ibadahnya dia dengan berpuasa atau menunaikan haji atau sembahyang, zakat dan sebagainya, sebagai tanda ta'abbudi makhluk Allah manusia ni dengan menzahirkan ibadah kepada Allah. Makhluk yang lain pun beribadah, bertasbih, bertahmid dan sebagainya sebut di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi sebelum segitu mereka tidak zahir, tidak dizahirkan ibadah dia kepada kita. Kita pun tak dengar, tapi diberitahu oleh Allah dan Rasul. Akan tetapi kelakuan ini mengakui hal demikian itu, dan dia termasuk dosa besar juga, yang kalau tidak segera bertaubat dan kembali ke pangkuan Tuhan, dikhawatiri akan mati dalam su'ul khatimah, yang kita semua berlindung diri kepada Allah Ta'ala daripadanya. Jadi orang yang meninggalkan berpuasa tanpa uzur syar'i, dia termasuk dalam melakukan dosa besar. Dosa besar ni fasik. Kalau seorang tu melakukan satu perbuatan dosa besar fasik, dan andai kata dia kembali kepada Allah, dia tidak bertaubat dengan benar-benar taubat, dia akan masuk neraka Allah. Sampai satu tempoh yang Allah Subhanahu wa taala berkenankan dia masuk syurga. Mana orang fasik ni dia lebih baik sikit daripada orang kafir. Orang kafir itu memang jelas masuk neraka sampai bila-bila. Orang fasik itu dia masih ada iman, tapi dia melakukan dosa besar. Di antara dosa besarnya meninggalkan puasa. Dan apabila seorang tidak bertaubat kepada Allah, sudah tentulah Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan dia dalam neraka Allah kalau dia tidak bertaubat. Ini kita bimbang. Puasa ini juga menjadi amalan utama bagi sekalian umat dalam semua syariat. Jadi ia bukanlah satu perkara yang baru ditetapkan bagi umat ini, yakni umat Nabi Muhammad SAW saja. Tidak seperti solat, kerana solat yang seperti dilakukan oleh kaum muslimin itu berlainan sekali sifatnya dengan solat-solat dalam syariat-syariat sebelumnya, dan ia bolehlah dikatakan suatu amalan ibadah yang baru untuk umat ini sahaja. Dan dari segi pensyariatan, puasa itu berlaku kepada umat-umat yang dahulu. Cuma mungkin bagi mereka itu bukan dalam bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan ni, puasa dalam bulan Ramadan itu jelas disebut oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Yang bulan Ramadan tu satu daripada ini turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Jadi maknanya puasa dalam bulan Ramadan itu satunya turunkan.
Sambung sikit sampai habis. Walaupun sebegitu berbeza dengan solat. Jadi solat ini berbeza sifatnya, tata caranya dengan solat umat-umat yang sebelum daripada umat Nabi Muhammad SAW. Waktunya tak sama. Jadi solat, dan kerana itulah solat seperti yang umat Nabi Muhammad SAW buat, macam kita buat sekarang, dia adalah baru khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya, waktu bila, setiap waktunya, berapa rakaatnya, tata caranya, semua tak sama. Umat dahulu solat juga, tetapi caranya tak sama. Berbeza dengan puasa sama, cuma mungkin waktu bulannya khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW, bulan Ramadan. Kemudian keutamaan puasa dari segi balasan tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain, yang mana ibadah-ibadah selain puasa itu akan diberikan pahalanya sesuai dengan apa yang dicatatkan oleh para malaikat, yakni kiraman katibin. Yakni ibadah-ibadah selain berpuasa ditulis. Berbeza dengan puasa, akan tetapi pahala puasa khusus akan disampaikan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti bunyi setengah-setengah hadis qudsi, iaitu berkata Allah Taala yang bermaksud, hamba-Ku itu telah meninggalkan makan minumnya kerana Aku, maka Akulah sendiri yang akan menyampaikan balasannya. Puasa ni mereka tak tahu berapa banyak nak diberi oleh Allah, mereka tak tahu. Kalau solat ni mereka akan catat jalan kita, langkah kita ke masjid, berapa langkahnya, pahalanya 27 atau 25. Duduk sah pertama, sah kedua tu tak sama, dia punya pahalanya merapat-rapatkan sah pun tak sama. Jadi malaikat akan tulis, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sudah kadarkan malaikat tahu yang tu. Tak berbeza dengan puasa, Allah sendiri akan balas. Di hari akhirat besoklah kita akan lihat puasa kita ni macam mana pahala. Syarat solat sah, kita ikhlas kepada Allah dulu. Jadi mungkin dia punya kadar tu hampir sama saja antara satu orang dengan orang yang lain. Berbeza dengan solat, kita akan tengok solat kita ni macam ni pahala, solat orang lain macam ni pahala. Apa kerana apa? Kerana di dalam diri kita itu, anggota zahir kita jaga ke tidak, hati kita jaga ke tidak. Ada orang yang banyak pahalanya, anggota zahir ni dijaga sungguh-sungguh. Kata-katanya dia tak cakap benda yang bukan-bukan, hatinya pun tidak ada sangkaan-sangkaan buruk kepada Allah dan sebagainya. Dalam bulan Ramadan puasanya akan banyak, pahalanya bertimbun-timbun, kita tak sama. Juga disebutkan dalam sebuah hadis bahawa di akhirat nanti akan dibukakan sebuah pintu di syurga dinamakan Rayyan, yang hanya akan dimasuki oleh orang yang berpuasa sahaja. Bukankah itu suatu balasan yang utama? Allahu a'lam. Ini satu daripada kurniaan Allah adalah pintu Ar-Rayyan. Orang puasa, dia jaga puasa dengan sempurna, syaratnya rupanya sah, dan mungkin ada puasa-puasa yang lain dia tambah lagi, dia boleh masuk pintu Ar-Rayyan. Orang masuk pintu tahu dia puasa. Kalau orang tak puasa tak akan masuk pintu. Tutup. Habis orang puasa masuk pintu tu tutup. Maknanya kalau orang tak puasa tu tak ada tentulah dia melakukan dosa besar. Ataupun dia tak puasa tapi dia minta ampun kepada Allah, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, tak akan masuk pintu Ar-Rayyan sebab dia tak puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم.